Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nama berita Kopi Bosian Sawadikap. Apa khabar semua? Apa khabar orang kampung Kelinci? Apa khabar orang Taman Bukit Angkasa? Apa khabar orang Lucky Garden? Ada nampak? Apa khabar Lebah Pantai? Bersyukur kita keadaan ilahi, kita diberikan sedikit peluang untuk bersama-sama pada petang ini. Alhamdulillah cuaca sangat baik. Ya, kita jangkakan mendung. Tadi kita jangkakan akan hujan. Jadi insya-Allah kalau hujan pun kita tunggu, ya. Saya sangat gembira, saya nampak kawan-kawan yang sebelum ni ada kita tak tahu ya macam mana apa akhirnya keputusan nanti pada hari Ahad. Kecuali kita semua keluar mengundi. Boleh tak? Boleh. Jadi jangan kita ingat dah menang ke kalah ke, selagi undi yang terakhir belum dikira. Jadi saya nak minta bantuan tuan-tuan dalam masa yang berbaki ini. Kita ada tugas hakiki, iaitu setiap daripada kita perlu memainkan peranan bila kita bertemu dengan kawan, bila bertemu dengan orang yang kita rasa kita kenal. Tanya dia soalan, adakah anda tahu anda mengundi di mana? Tanya dia, mengundi di mana? Cik Hakam, mengundi di mana? Kedua, saya nak kalau boleh anak-anak muda 18 tahun. Boleh saya tengok di sini berapa ramai pengundi kali pertama? Berapa ramai pengundi kali pertama? Angkat tangan. Ada. Okey, ada ni. Saya nak minta awak tolong bagi tahu kawan-kawan awak. Awak bukan. Ini kakak-kakak ni. Yang pengundi kali pertama, saya nak minta bantuan anda semua untuk bagi tahu kawan-kawan. Bagi tahu kawan-kawan, satu, diorang boleh mengundi. Dua, kalau keluar mengundi. Tiga, kalau di Lebah Pantai, undi saya. Calon nombor 3. Jadi, sebab Lebah Pantai, okey. Ya. Tuan-tuan dan puan, kita sekarang berada di fasa terakhir sebab tinggal lagi lebih kurang 3 hari saja. Kurang 3 hari untuk kita berkempen. Sampai ke hari Ahad, bila kita pergi ke tempat mengundi, jangan pakai lencana parti. Hari Sabtu. Ya, saya pun dah lupa hari apa ni. Hari Sabtu, jangan pakai logo. Jangan pakai logo parti. Kalau pakai warna merah tu tak pakailah. Tapi jangan pakai yang ada lencana. Ya. Dan kita kena ingatkan untuk walaupun SPR dah sebut mereka menggalakkan kita keluar pada waktu tertentu, tapi boleh datang seawal pukul 8 dan akan tutup jam 6. Saya pohon semua untuk pastikan kalau anda nak pergi ke tempat mengundi, ada setengah tempat seperti di Siraj tepi Surau Hijrah, tempatnya sesak, jadi pergi naik motor. Kalau senang jalan kaki, kalau susah naik kereta kebal. Tapi saya minta maaf, saya tak boleh supplykan kereta kebal ya. Tapi apapun, tolong keluar beramai-ramai. Pastikan tidak ada warga Lebah Pantai yang tertinggal dekat rumah. Kalau perlukan bantuan untuk bawa keluar, maklumkan pada kami. Tapi saya minta maaf, kami tak boleh bagi duit ya, tak boleh bagi duit. Itu haram. Itu haram. Dah biasa tak dapat duit. Dah biasa tak dapat duit. Ya. Saya dengar ada juga kawan-kawan yang timbang-timbang tu pun diorang pun sekarang hadapi kesusahan yang sama. Tak apalah, datang jumpa saya. Okey. Tuan-tuan dan puan, sekarang ni tadi sebelum saya datang sini saya bertemu dengan ada seorang pengundi di Sungai Buloh. Ada tak sampai sini pengundi di Sungai Buloh? Ada tak? Okey, sampaikan kepada kawan-kawan yang merupakan pengundi di Sungai Buloh. Sebab ada yang merasakan, kami ni sukalah Mamat ni. Tuan-tuan faham ya apa yang saya maksudkan? Tapi ingat, satu undi untuk BN, satu undi untuk Zahid. Satu undi untuk BN, satu undi untuk Zahid. Kalau di Sungai Buloh, kita sekarang ni menghadapi pilihan raya umum ke-15. Bukan pemilihan Presiden UMNO ke-9. Jadi, kalau parti itu nak buat pemilihan, buatlah kemudian. Sekarang ni ya, kalau undi BN, mungkin Khairi dapat jadi PM 10 tahun dari sekarang. Kalau undi Pakatan Harapan, insya-Allah dapat Anwar Ibrahim kurang 10 hari dari sekarang. Jadi kepada tuan-tuan puan yang mengundi, tolong, saya nak cek siapa di sini mengundi di luar Kuala Lumpur. Ramai. Ini Shah Alam, Jelutong, Gombak, Subang,
Gombak, Segambut. Tak. Segambut tu dalam KL lah. Mana kak? Hah? Pengalangan. Tolong balik pengundi. Tolong balik pengundi. Boleh? Saya boleh hantar ni. Saya boleh hantar. Nanti abang ni boleh hantar. Dia akan hantar. Tapi janganlah nak Betul ni. undi kat sini. Betul ni. Ini penting, tolong pastikan anda balik mengundi. Sangat penting. Setiap undi itu sangat berharga. Setiap kerusi parlimen itu menyumbang ke arah kemenangan. Every vote matters, every seat counts. Every vote matters, every seat counts. Jadi saya harap tuan-tuan puan-puan, kita terus bakal semangat. Pastikan dari sekarang sampai ke hari Sabtu tengah malam, setiap orang yang kita bertemu, kita bagi mereka semangat untuk mereka keluar mengundi. Dan pada hari Sabtu pagi, kita keluar beramai-ramai. Kepada warga di Lebah Pantai, saya nak sampaikan sikit maklumatlah. Alhamdulillah, sepanjang saya berkhidmat sebagai ahli parlimen, saya rasa kita mampu mengusahakan beberapa perkara yang baik. Kita sekarang berada di Kampung Kerinci. Betul tak, Akam? Betul. Ya, kita berada di Kampung Kerinci. Betul tak, Azlan? Dan warga Tiga Luar. Betul ya? Tuan-tuan puan-puan ingat tak dulu 2018 kita hampir hilang nama Kampung Kerinci. Ingat tak? Ya, kepada semua ingatkan, kita kekalkan nama Kampung Kerinci sebab Pakatan Harapan menang pada tahun 2018. Ada tak siapa-siapa di sini warga Kampung Haji Abdullah Hukum? Ada. Saya nak cerita sikit. Perkara ni penting sebab ada setengah orang kata undi Pakatan Harapan dapat DAP. Ni saya nak ceritakan sikit. DAP sekarang diketuai oleh calon Seremban iaitu saudara Anthony Loke. Nak tahu tak apa sumbangan Anthony Loke kepada Abdullah Hukum dan Lebah Pantai? Pada tahun 2019, stesen baru yang disiapkan, stesen KTM tepi KL Eco City disiapkan oleh SP Setia. Waktu itu untuk melancarkan stesen itu, SP Setia mohon nama Eco City, KTM Eco City. Tuan-tuan puan-puan tahu tak apa Anthony Loke cakap? Anthony Loke daripada DAP, dia Cina daripada DAP. Apa dia cakap? Dia kata, Fahmi, you dah selamatkan nama Kampung Kerinci, maka I nak letak nama stesen ini, stesen Abdullah Hukum. Saya minta maaf, bukan UMNO yang selamatkan Abdullah Hukum, nama tu. Tapi Cina DAP. DAP. Tapi betul. Jadi Alhamdulillah kita dah berjaya selamatkan nama Kampung Kerinci. Kita dah berjaya tambah satu lagi kawasan yang bernama Abdullah Hukum. Tapi yang penting tuan-tuan puan-puan, yang saya nak usahakan, insya-Allah sekiranya kita berjaya bukan sahaja menang di Lebah Pantai tapi juga menakluk Putrajaya, kita nak pastikan nama Kampung Kerinci itu diwartakan. Diwartakan. Maksudnya dia tak boleh hilang. First time bila saya bertemu dengan pihak BPL, mereka kata mereka belum pernah buat. Just because belum pernah buat tak bererti tak payah buat. Saya ingin lihat nama Kampung Kerinci itu diwartakan. Dan insya-Allah perkara ini kita akan usahakan. Saudara Hakam dan juga Persatuan Waris Kampung Kerinci telah bertemu dan kita akan teruskan. Jadi tuan-tuan dan puan, saya tak pasti Datuk Seri Anwar berapa lama lagi, tapi saya akan ingin sampaikan beberapa perkara lagi untuk kawan-kawan yang tinggal di Bangsa. Ya, saya tahu ramai kawan yang tinggal di Bangsa. Niat saya ialah untuk pastikan pembangunan mampan yang tidak menjejas alam sekitar dan tidak mendatangkan kerugian kepada warga dapat dilaksanakan. What does that mean? It's a mouthful, but you know what it means. I want DBKL to have better engagement with residents. Whether we agree with whether we should have a pocket park or we should have an ingress or egress, we should have better engagement and we should find a solution that helps everybody. Okay? You know who I'm talking to. Yeah? Because saya nak community hidup dalam aman damai, ya, secara baik insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, banyak yang kita nak usahakan. Saya paling risau sebenarnya tentang isu perumahan untuk anak-anak.
ramai anak muda bila saya pergi ke kenduri kahwin, bila saya tanya mereka nak tinggal di mana? Kalau tak tinggal dengan mak ayah, di Pantai Permai, di PPR, di Residensi Kerinci, ramai di kalangan mereka yang terpaksa cari rumah jauh. Ada yang tinggal di Rawang, ada yang tinggal di Semenyih, ada yang tinggal di Puchong, jauh daripada keluarga. Jadi niat kita adalah untuk pastikan kita dapat bina lebih banyak rumah, bukan rumah mampu tengok, tapi rumah yang betul-betul mampu milik. Apa masalah utamanya? Saudara Rafizi Ramli telah nyatakan, antara masalah terbesar ialah harga tanah. Tuan-tuan, puan-puan tahu tak? Ada satu projek tak jauh dari sini, sedang dibina sekarang. Harga asal tanah itu ialah 40 juta. Bila pemaju datang untuk bangunkan kawasan itu, dah naik ke 100 juta. Maksudnya ada pihak ketiga, orang tengah, yang mengambil kesempatan. Bak kata Presiden UMNO, nasihat dia kepada Tengku Zafrul, waktu dia ingin umumkan Tengku Zafrul sebagai Bendahari UMNO Selangor, Zafrul, kamu jangan ambil kesempatan. Kamu ambillah mana-mana yang sempat. Jadi semangat ambil mana-mana yang sempat inilah yang telah mendatangkan satu kemudaratan kepada anak muda. Sebab tanah itu sempat mereka ambil dan mereka beli, bukan niatnya untuk dibina, tapi untuk mereka flip, speculate. Dan ini mengakibatkan harga tanah itu melambung tinggi. Akhirnya bila kita nak beli rumah, terpaksa kita bayar 300,000. Padahal sepatutnya kita bayar mungkin 150,000. Jadi sekiranya kita mampu mengambil alih Putrajaya, salah satu perkara yang mesti direktifikasikan, mesti dibetulkan, ialah masalah perumahan dan juga isu tanah. Datuk Seri Anwar Ibrahim di Ipoh dan juga di beberapa tempat yang lain telah menyatakan sekiranya beliau dinobatkan sebagai Perdana Menteri tidak akan mengambil gaji Perdana Menteri pada waktu ini, ya. Terutama bila rakyat hadapi kesusahan yang sangat berat. Jadi di depan halayak yang ada di sini, ramai kawan-kawan yang saya kenal, ramai juga yang saya belum kenal. Saya nak nyatakan, sekiranya ada rezeki, sekiranya ditakdirkan dan saya diminta untuk berkhidmat dalam jemaah menteri, sama ada sebagai menteri ataupun timbalan menteri, di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, saya maklumkan yang saya juga sekiranya Perdana Menteri tak ambil allowance gaji Perdana Menteri, saya juga takkan ambil gaji dan allowance. Apa yang kita akan buat ialah wujudkan sebuah tabung untuk pastikan mereka yang paling memerlukan bantuan dapat bantuan segera. Siang tadi sebelum saya datang ke sini, ada seorang warga daripada apartmen Mutiara. Kak, mana abang Cik Samsul? Ada? Mana dia? Ada. Ada seorang pengundi, alamatnya di apartmen Mutiara, datang jumpa saya. Dia kata, YB, saya teruk sangat ni YB. Bulanan ni saya kena bayar sekian-sekian. Saya nak kena halau hari ni. Astagfirullahaladzim. Jadi maksudnya keadaan perit itu memang kita rasai sekarang. Dan saya, walaupun bukan ahli parlimen, jadi saya cakap dengan dia, saya minta maaf. Sekarang ni waktu berkempen, saya tak boleh bagi duit, nanti jadi benda lain. Saya sangat sensitif bab ni. Jadi saya kata, insya-Allah selepas hari Ahad datang jumpa saya akan usahakan. Dan selepas, bukan sekarang. Insya-Allah. Sepanjang saya berkhidmat sebagai ahli parlimen, saya tidak pernah menafikan bantuan kepada sesiapa atas dasar parti. Tanyalah juga orang UMNO ke, orang PAS ke, orang tak berparti ke, yang datang mohon bantuan, tak ada yang saya abaikan. Terima kasih. Dan ini saya harap akan menjadi cokan kata ataupun semangat, terutama dari kalangan pemimpin-pemimpin yang lebih muda. Iaitu kita tidak lihat warna baju. Saya tahu sini pakai warna merah, tapi saya nak sampaikan, insya-Allah sekiranya saya dilanjutkan kontrak. Saya ni sebenarnya datang nak mohon pelanjutan kontrak, ya. Saya kontrak worker. Saya, Datuk Seri Anwar, Rafizi Ramli, Wan Aziza, Nurul Izzah, kami semua ni kontrak worker. Setiap 4-5 tahun kita kena mohon
Kalau rakyat suka, rakyat puas hati, dilanjutkan kontrak. Dan saya nak katakan, di sini pada hari ini, sekiranya saya dilanjutkan kontrak, untuk mereka yang tak undi saya pun, insya-Allah saya akan jaga. Saya akan jaga seluruh lembah pantai. Tak kira lah penyokong UMNO ke, penyokong PAS ke, tak, bukan penyokong mana-mana parti. Itu adalah semangat saya daripada awal, daripada 9 Mei 2018. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saya rasa Datuk Seri Anwar on the way, ya. Cuma saya nak ambil sikit masa nak nyatakan, kita tak pernah berada dalam satu keadaan. Cuma bayangkan sekarang ni, pernah tak kita sangkakan kita bertanya mana nak cari telur ayam? Nak cari telur ayam pun susah. Telur menteri. Itu saya tak boleh ulang. Nak cari telur ayam pun susah. Dan saya tahu rakan-rakan yang merupakan peniaga dekat sini, nak cari minyak masak pun susah. Polybag. Saya tahu hari tu waktu saya turun ke, ada siapa-siapa sini warga Kondo Rakyat? Ada. Hari tu waktu saya berjalan dekat Kondo Rakyat, setelah kita pergi ziarah beberapa rumah, masa saya keluar tiba-tiba saya diserbu ataupun saya lalu depan beberapa orang makcik. Rupa-rupanya mereka telah lakukan serang hendap terhadap lori telur yang telah sampai di Speedmart 99 Speedmart. Begitu susah kita nak cari telur ayam, sehingga terpaksa lakukan serang hendap. Negara apa ini? Ya, sampai masalah telur ayam pun Di sekitar bola. menjadi kronik. Tak payah kita cakap harga ayam, tak payah kita cakap tempoh hari. Kali terakhir masalah LRT, tak pernah kita lihat LRT terkendala begitu lama kecuali sekarang. Dan apa yang kita lakukan, saya nak ucapkan terima kasih kepada saudari Balkis yang telah membawa beberapa sukarelawan, Grab riders, drivers, dan mereka telah membantu warga lembah pantai yang tersangkut untuk pergi dari LRT University ke tempat kerja mereka. Terima kasih. Ya, saudari Balkis. Balkis telah banyak membantu. Ya, ramai yang membantu. Maksudnya usaha kita bukan saya yang menangkan Fahmi Fadil, bukan saya ada satu undi je. Tapi usaha kita untuk membangunkan lembah pantai, untuk memenangkan lembah pantai adalah usaha kita bersama, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, peringatan saya kepada kita semua, hari Ahad lah. Hari Ahad ni insya-Allah dah pergi ke Putrajaya lah. Insya-Allah. Doa ya. Tapi ikhtiar kita pada hari Sabtu. Hari Sabtu ini di lembah pantai kita undi calon nombor 3. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.